Di belakang saya ini adalah Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras, Kedah Darul Aman. Untuk makluman para penonton dan juga tuan-tuan dan puan-puan, madrasah ini telah beroperasi sejak tahun 2002 hingga sekarang 2022, dah hampir 20 tahun, 240 orang. Apa yang menarik sekali di sini, selama beroperasi dalam masa 20 tahun, yuran yang diambil daripada setiap pelajar secara bulanan hanyalah RM90. Kenapa begitu rendah? Kerana kita ingin memberi peluang kepada seramai mungkin untuk mendapatkan ilmu agama dalam bidang hadis dan juga Al-Quran agar mereka mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Seperti yang anda dapat saksikan sebentar tadi, sedikit perkembangan ataupun info berkenaan dengan Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras, Kedah. Dan bukan sahaja peluang untuk para pelajar ni, peluang juga kepada anda untuk sama-sama berinfak untuk dana pembinaan masjid ataupun Madrasah Mazahirul Ulum Lil Banat Bukit Coras ni. Dan bersama dengan kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, iaitu kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Taha Omar, Duta Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara yang kita paparkan sebentar tadi itu, sedikit latar belakang, orang kata pengenalan kepada mereka yang belum tahu lagi berkenaan dengan Mazahirul Ulum ya. Mungkin ada sedikit mukadimah, orang kata. Silakan. Right, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV Al-Hijrah. Juga terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah dan juga pengacara pada pagi ini, Ola. Berkaitan dengan Madrasah Mazahirul Ulum, dia terletak di Bukit Coras, Pendang, Kedah Darul Aman. Kota Sarang Semut. Kota Sarang Semut. Kita punya kota lah tu. Jadi madrasah ni dah beroperasi hampir 20 tahun dan dahulunya ketika dia beroperasi tahun 2002 tu, pelajar dia hanya ada 7 orang je, Ola. Bayangkan 7 orang. Ustaz dia hanya ada seorang ataupun 2 orang. Daripada 7 orang pelajar, sehingga hari ini kita dah ada 290 pelajar dan tenaga pengajar yang berhampiran 20 orang. Yang mana dia orang belajar bukan sahaja hafazan Al-Quran, mereka belajar tajwid, qiraat, hadis, tafsir dan dia belajar kitab Sahih Muslim, Bukhari dan semua. Dan mereka-mereka ini yang kita lahirkan sebagai orang-orang alim, para hufaz yang kita sekarang perkembangkan daripada pelajar lelaki. Sekarang kita nak fokuskan kepada pelajar perempuan dengan lebih lagi, Ola. Itu pengenalan kita. Laki dah komplit. Sekarang kita nak fokus kepada Madrasah Lil Banat, iaitu untuk pelajar perempuan. Itu yang memerlukan kos tambahan tu. Kos tambahan. Dan apa sebenarnya yang diperlukan lagi berkenaan dengan kos yang diperlukan, dan mengapa sebenarnya Madrasah Mazahirul Ulum ni nak membina ataupun nak membangunkan lagi madrasah? Sebenarnya, Ola, kita punya matlamat adalah untuk setiap rumah di luar sana paling kurang satu orang hafiz, iaitu lelaki, dan juga seorang hafizah, iaitu hafiz perempuan. Takkanlah lelaki semua nak jadi ustaz kan? Perempuan pun kena belajar ilmu agama, betul tak? Sebab kalau betulkan saya, Ola, kata sabda Nabi SAW akan datang pada akhir zaman di mana wanita-wanita akan lari ke arah Dajjal, di mana mereka mudah diuji, lebih terbuka kepada ujian. Jadi kita kena sediakan anak lelaki kita dan juga anak perempuan kita untuk ilmu agama. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bijak adalah orang yang buat persediaan mati sebelum datangnya kematian. Apa persediaan kita? Kata sabda Nabi SAW bahawa ketika seorang anak Adam itu mati, dia hanya tinggal 3 perkara, iaitu sedekah jariah, kedua anak yang soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Ketiga-tiga entiti ini ada dalam Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras, Kedah, Pendang, Kedah Darul Aman. Jadi kita nak ke arah tu. Bayangkan, Ola, kan, kita ada anak kita seorang hafiz. Lepas tu cucu kita pula tengok-tengok tak dapat cucu lelaki. Contohnya lah, dapat cucu semua perempuan. Takkan dia tak nak bagi dia peluang jadi hafizah. Dia jadi alimah. Kemudian dalam rumah tangga, teori rumah tangga, Ola, apa agama ibu, itulah agama anak. Maksudnya
apa didikan ibu itu yang lebih menerap ke dalam anak-anak. Betul. Ayah kita dekat TV sekarang ni, kan? Wife saya mungkin lebih banyak masa dengan anak-anak kita. Tapi yang kalau ibunya tidak ada agama, ibunya kurang beragama, anaknya akan kurang beragama. Sebab itu kita nak ajak kepada para penonton TV Al-Hijrah bersama dengan kita di Bukit Coras, Pendang Kedah Darul Aman, kita membina madrasah kompleks 4 tingkat pula, boleh memuatkan 400 pelajar wanita yang inilah wanita-wanita yang akan melahirkan generasi yang soleh dan solehah yang akan memastikan kejayaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Itu yang kita nampak. Itu gambar tu saya buat lawatan di Pendang. Kita perlukan 15 juta ringgit. 15 juta sebut dalam bahasa Arab 15 million. Bahasa Urdu. Urdu pandra la. Begitu. Jadi kita dah collect 2 juta. Alhamdulillah, terima kasih pada semua para penonton yang telah memberi sumbangan. Dah collect 2 juta, kita memulakan lagi 13 juta ringgit, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan saya yakin penonton-penonton kita pada pagi ini sangat-sangat berbesar hati, bermurah hati untuk sama-sama menyumbang, berinfak dan juga bersedekah untuk pembangunan madrasah ini. Dan Ustaz, mungkin kepada mereka di luar sana tu pesanan untuk kepada yang menonton sekarang ni, antara lain apa yang kita akan peroleh sekiranya kita sama-sama ikut serta menyumbang, kita berikan untuk pembangunan madrasah ni, melahirkan generasi-generasi hufaz untuk sama-sama dalam pembangunan ummah. Kita lihat ya bahawa di negeri Kedah ni antara banyak institusi-institusi pendidikan agama. Dan kalau kita lihat di Kelantan juga seperti itu, di Terengganu juga seperti itu. Kita nak jadikan bagaimana Kedah ini menjadi pusat di mana banyaknya terbina madrasah, banyaknya terbina institusi pendidikan agama, supaya dia boleh memastikan di negara kita di bahagian utara itu agamanya itu tersebar, dakwahnya itu tersebar. Jadi bila kita menyumbang dalam madrasah Mazahirul Ulum, kita akan ada saham. Saham itu bukan sahaja di dunia. Di dunia ini kita nampak apa manfaatnya di dunia. Manfaatnya kita dapat kehidupannya lebih aman. Anak-anaknya lebih berakhlak. Kerana dengan ini ada zamannya gadget. Semua orang ada gadget pula ya. Ini adalah musuh kita yang utama. Walaupun ada kepentingan untuk kita gunakan, tapi ia memberi kecenderungan untuk anak-anak kita mungkin tidak berakhlak. Jadi bagaimana kita nak melawan dunia digital ini adalah memastikan mereka ada akhlak dengan ilmu yang baik dari dalam. So itu saham anda di dunia. Anda memastikan generasi yang akan datang di Malaysia ini adalah generasi yang berakhlak, tidak terhakis melalui zaman digital. Yang keduanya apa yang saya sebutkan tadi, bahawa bila kita meninggal dunia, sedekah jariah berjalan. Bangunan 4 tingkat yang terletak di Coras di Bukit Coras Pendang ini akan kekal mungkin 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun olah. Selagi itu kita punya pahala berjalan. Kemudian kalau kita hantar anak kita pula mengajar cucu kita mengajar berterusan. So tanpa henti, dan dia mendoakan, doa itu pasti sampai kepada mereka yang bersedekah. Masya-Allah, masya-Allah. Dan kita doakan supaya segalanya berjalan dengan lancar, Ustaz. Mudah-mudahan pembangunan Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras di Kedah ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan berjaya. Orang kata eloklah untuk pembangunan ummah kita, insya-Allah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Taha Umar selaku Duta Madrasah Mazahirul Ulum Bukit Coras, kerana bersama dengan kita pada pagi ini, Ustaz, membawakan perkabaran yang gembira sebenarnya. Betul. Peluang untuk kita menambahkan lagi saham di akhirat. Jangan lupa follow kami di Facebook Madrasah Mazahirul Ulum. Facebook kami. Segala maklumat dah ada di situ. Ambil gambar. Itu tak sempat tu. Kita boleh panjang-panjangkan supaya tidak terlepas. Insya-Allah kepada anda teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita akan kembali lagi selepas ini, insya-Allah.